Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Kemboja, Indonesia dan Thailand bakal menjadi tuan rumah 3 mesyuarat penting di rantau Asia Tenggara tahun ini. Demikian menurut kenyataan bersama dikeluarkan Kementerian Luar ketiga-tiga negara itu. Kemboja akan menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN dan sidang kemuncak berkaitan dari 11 hingga 13 November. Indonesia menganjurkan sidang kemuncak kumpulan 20 G20 dari 15 hingga 16 November. Manakala Thailand tuan rumah mesyuarat pemimpin ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC dari 18 hingga 19 November. ASEAN, G20 dan APEC berkongsi persamaan iaitu memberi peluang unik kepada semua peserta untuk bersama-sama memajukan agenda global dan serantau. Dua gempa bumi sederhana berlaku di rantau Kepulauan Filipina awal pagi tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa pertama berukuran 5.1 pada skala Richter berlaku pada pukul 4.16 pagi waktu tempatan. Pusat gempa itu berkedalaman 36 km pada jarak 173 km barat daya dari Bandar Tagum. Sementara itu, gempa bumi kedua berukuran 5.6 pada skala Richter berlaku pada pukul 5.41 pagi dengan kedalaman 71 km, 158 km dari Davao. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Masalah keselamatan makanan global tidak dapat diselesaikan tanpa memulihkan pengeluaran pertanian Ukraine dan pengeluaran makanan serta baja Rusia ke pasaran dunia. Ini ditegaskan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres semasa lawatan sulungnya ke Abuja, Nigeria. Beliau berkata pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada Februari telah menambah kepada ketidaktentuan dalam pasaran keuangan menyebabkan harga komoditi lebih tinggi dan menjejaskan logistik. Situasi itu berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi daripada COVID-19 di banyak negara termasuk Nigeria. Guterres turut berazam untuk memudahkan dialog bagi membantu mencapai matlamat tersebut. Kes COVID-19 di benua Amerika meningkat sebanyak 12.7% minggu lepas berbanding minggu sebelumnya. Menurut Pertubuhan Kesihatan PAN Amerika, PAHO, jangkitan terus meningkat di Amerika Tengah dan Utara. Minggu lalu lebih 616,000 kes baharu dilaporkan, namun jumlah kematian turun sehingga kurang daripada 1%. Pengarah PAHO, Dr. Kariska F. Etienne, menggesa langkah lebih kukuh bagi menangani wabak itu apabila kes dan kemasukan ke hospital meningkat. Sementara itu, 2 subvarian Omicron baharu mendorong peningkatan kes COVID-19 di Afrika Selatan. Ini dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Menurutnya, Omicron telah lama diketahui mempunyai beberapa subvarian dengan BA2 paling dominan. Namun, saintis Afrika Selatan yang mula mengesan 2 subvarian Omicron lain iaitu BA4 dan BA5 didakwa sebagai punca peningkatan kes wabak di negara itu. Dalam laporan epidemiologi terbarunya, beberapa mutasi tambahan diperoleh yang mungkin memberi kesan kepada ciri-ciri subvarian berkenaan. Tedros bagaimanapun berkata masih terlalu awal untuk mengetahui sama ada subvarian itu menyebabkan gejala lebih teruk daripada subvarian Omicron yang lain. Dalam pada itu, Britain tidak akan merayu keputusan mahkamah bahawa ia telah bertindak menyalahi undang-undang pada awal wabak COVID-19. Kerajaan didapati memindahkan pesakit warga emas dari hospital ke rumah jagaan tanpa mengambil kira bahawa mereka yang tidak bergejala boleh menyebarkan virus. Kesannya, 2 penghuni rumah jagaan terbabit meninggal dunia akibat wabak. Seorang jurucakap kerajaan memberitahu tempat yang sesuai untuk perkara ini dipertimbangkan ialah siasatan awam. Bola sepak Liga Juara Eropah, Real Madrid turun ke peringkat akhir selepas menewaskan Manchester City 3-1. Kemenangan itu menghasilkan
Keputusan agregat 6-5. Gol pertama yang diperoleh Manchester City menerusi penyerang Riyad Mahrez pada minit ke-73 seolah-olah memberi harapan pasukan itu untuk ke peringkat akhir. Namun, pemain gantian Rodrigo Silva mengubah nasib Real Madrid apabila menjaringkan 2 gol pada minit ke-90 dan 91. Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Muhammad Noh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.